Okey, kita sambung sesi pembelajaran untuk subtopik yang seterusnya iaitu decibel scale. Dalam decibel scale ini maksudnya adalah a linear numbering scale. Ianya bukannya dalam bentuk non-linear dan kegunaannya adalah untuk define a logarithmic amplitude scale. Ianya menggunakan amplitude seperti yang amplitude scale seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Apa defined by logarithmic adalah disebabkan oleh uh, pressure level yang terlampau besar iaitu up to 10 to the power of 7. So ianya menggunakan log scale dan nampak lagi tersusun dan lagi wisely dengan additional of 10 log scale. Dan apa yang membezakan scale ini adalah amplitude. Amplitude ni maksudnya magnitude of sesuatu bunyi itu. Magnitude kekuatan bunyi. Contohnya 0 desibel lagi rendah daripada 50 desibel. 50 desibel lagi rendah daripada 90 desibel. Itu yang dimaksudkan dengan amplitude. And then thereby compressing a wide range of amplitude values to a small set of numbers. A small set of numbers seperti yang saya terangkan adalah daripada 0 hingga 140. Kita sebagai seorang manusia kita tak boleh lebih dengar daripada 140 dB yang boleh menyebabkan hilang pendengaran ataupun kerosakan kepada gendang telinga ataupun sistem telinga. Okey, yang gambar yang di atas adalah menunjukkan apa perbezaan antara sound pressure level dan sound pressure level yang diukur dalam unit Pascal dan desibel. Kalau ikutkan yang sebelah kiri ini adalah dalam unit Pascal. Bila dalam unit Pascal, the maximum adalah 100 dan the minimum adalah 0.00001, iaitu threshold of hearing. Dan kalau ikutkan daripada unit of decibel, paling tinggi adalah 140 dan paling rendah adalah 0. Dan yang ini adalah numerical value yang biasanya kita gunakan sebagai layman ataupun orang yang biasa. Kita akan gunakan numbering yang meningkat daripada 0 hingga 140. Kita selalu ignore titik perpuluhan ataupun decimal place. The Pascal scale very large range of the audible sound pressure. Yang ni saya terangkan tadi, terlampau besar range-nya up to 10 to the power of 7. And that is converted into much more manageable scale. Lebih mudah kita nak manage. Sebab apa? Ianya adalah daripada 0 hingga 140. It's a numerical standard value. And then point number 2 is easier to add or subtract. Dan para pelajar perlu ingat bahawa nak proses penolakan dan penambahan desibel ini bukan seperti biasa. Contohnya 80 tambah dengan 80 desibel, ianya tidak akan jadi 160. Ianya akan jadi 83. Yang itu nanti saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Okey, yang ini adalah frequency range of a different sound source. Seperti yang sedia maklum, kita somehow kita hanya boleh mendengar daripada amplitude yang value 0 desibel hingga 140 desibel. Tapi ada satu lagi karakteristik yang boleh yang membenarkan manusia itu mendengar sesuatu bunyi. Kita manusia, kita hanya boleh mendengar frekuensi ini daripada nilai 20 Hz sampai nilai 20 kHz. Itu saja yang manusia boleh dengar. Kalau 20 kHz mungkin ianya berada di sini. Dan 20,000 kHz mungkinnya ianya akan berada di sini lah. Yang ini saja yang manusia boleh dengar. Di bawah daripada 20 kHz ianya dipanggil sebagai infrasound. Infrasound ni disebabkan oleh frekuensi yang terlampau besar, terlampau kecil, iaitu range daripada 100 Hz to 20 Hz. Dan yang lebih tinggi dikenali sebagai ultrasound, iaitu daripada 20 kHz sampai 40 kHz. Yang ini somehow ada makhluk-makhluk lain yang boleh dengar lah. For example, untuk ultrasound ini mungkin kelawar boleh dengar. Untuk infrasound ini mungkin ada makhluk-makhluk yang lain yang boleh dengar. Tapi kita sebagai seorang manusia yang normal, seorang manusia yang mempunyai pendengaran yang biasanya ataupun yang standardnya, ianya boleh mendengar daripada 20 Hz sampai 20 kHz. Tapi based on saya punya pengalaman, kita sebagai seorang manusia ni kita lebih peka pada start daripada frekuensi 250 Hz sampai 10,000 Hz. Itu saja yang kita betul-betul trigger out. Okay, this particular
bunyi adalah low frekuensi. Contohnya tapi kalau high frekuensi bunyinya mungkin yang itu adalah bagaimana bunyi tersebut diubah-ubah. Dan kalau daripada segi layman pula, ianya dikenali sebagai pitching. Pitching kamu lari. Jadinya sepatutnya pitching kamu bunyinya adalah low, tapi kenapa kamu pitchkan dengan bunyi high? Itu lebih kepada musician punya interpretation. Okey, dan ini adalah gambar hearing range yang tadi saya telah terangkan bahawa low frekuensi bawah daripada 20 Hz ianya dikenali sebagai infrasound dan lebih daripada 20 kHz ianya dipanggil sebagai ultrasound. Sebab tu kalau ikutkan ibu-ibu yang mengandung bila nak cek sama ada anak dia normal ataupun anak dia lelaki ataupun perempuan di dalam kandungan ianya menggunakan sistem ultrasound. Sebab apa? Ultrasound ini dia akan excite. Dia akan ada satu exciter dan exciter ini dia akan menghasilkan ultrasound dan ultrasound ni bila langgar bentuk permukaan baby tersebut ianya akan reflect back. Kemudian akan ada skrin yang menunjukkan okay, this is a gambar baby Okey, dan infrasound juga digunakan adalah untuk menganalisis ataupun untuk mengkaji laut dalam. Sebab apa laut dalam ini dia punya wave dia adalah wave yang rendah. Dan kajian ni ada banyak digunakan, tapi apa yang penting untuk manusia adalah manusia perlu menjaga audible sounds kita daripada 20 Hz hingga 20 kHz. Dan sedia maklum bahawa kecekapan pendengaran telinga manusia ini akan berkurangan due to the aging. Yang ini memang normal, dia akan deteriorate, ianya akan mengalami fatigue dan ianya akan mengalami pengurangan pendengaran disebabkan oleh peningkatan umur seseorang. Okey, yang ini adalah audible range. Seperti yang saya tunjukkan dalam slide yang di atas di mana seekor anjing itu boleh mempunyai pendengaran pada high frekuensi yang lebih daripada manusia. Manusia boleh 20 kHz. Tapi anjing boleh lebih daripada 20 kHz. Dan kelawar pula boleh lagi mendengar lagi tinggi daripada anjing. Yang ni adalah yang saya terangkan tadilah di bahawa setiap makhluk di muka bumi ini mempunyai audible range yang berbeza. Somehow sebab tu anjing kadang-kadang dia menyalak. Kenapa dia menyalak? Sebab apa? Dia tahu mungkin ada musuh, mungkin ada sesuatu benda yang anjing tersebut mendengar lah. Okay, and then the range of the perception of sound for human at the maximum for young people from 20 Hz to 20 kHz. And with age, the human perception of the highest frequency decrease gradually. Sebab tu kalau seseorang itu menjalankan audiometric test, mungkin pada ketika umurnya 60, pendengaran telinganya mungkin pada high frekuensi ni dah terlampau rendah. Mungkin bentuk graf dia beginilah. Yang ini adalah kalau interpretation daripada audiogram pekerja. Okay, when exposed to the excessive noise level, hearing can be damaged. Cause reduced sensitivity for hearing low sound level. Maksudnya kalau pekerja tersebut memang selalu bekerja pada tempat kerja yang menghasilkan bunyi bising ataupun berdekatan dengan mesin yang menghasilkan bunyi bising, struktur telinga manusia ataupun komponen dalam telinga manusia ini boleh rosak, terutamanya hair cell. Dan hair cell ini bila ianya telah rosak ataupun ia telah patah, ini boleh menyebabkan kita seorang manusia itu ataupun seorang pekerja itu tidak boleh mendengar ataupun bunyi yang terlampau rendah. Mungkin kena bercakap dengannya dengan percakapan yang kuat. Okey, yang ini adalah konsep wavelength. Wavelength adalah jarak ataupun panjang jalur dan unitnya adalah meter dan simbolnya adalah lambda. Dan satu wavelength ini one complete cycle lah. So yang ini adalah one complete cycle daripada peak to peak is one complete. Yang ini pun sama juga. Daripada peak to peak consider sebagai one cycle. One cycle is equals to one wavelength. Dan kebiasaannya untuk uji kaji di makmal, analisis wavelength ini dijalankan dalam impedance tube.
impedance tube untuk mengetahui absorption coefficient as sound transmission loss dan sebagainya lah. And then speed of sound standard dalam ambient atmosphere is 344 meter per second. Okay, a sound signal from a loudspeaker mounted at the one end of a tube will produce a sound wave that propagates forward at the speed of 344 meter per second dari sudut velocity. Dan kalau nak ikutkan C ni sama juga dengan lambda multiply by F. Lambda adalah wavelength, F adalah frekuensi. So dapatlah value of C iaitu speed of sound. Okay, wavelength and frekuensi. So yang ini adalah rumus yang saya tunjuk tadi. Kena ingat para pelajar bahawa rumus ini adalah basic. So para pelajar kena ingat C equals to lambda multiply by F. So kalau ikutkan di gambar rajas di sebelah kanan, ianya adalah very huge lambda, dan untuk gambar di sebelah kiri adalah very small lambda. So lambda inilah yang menentukan sama ada sesuatu gelombang itu tinggi ataupun rendah. Dan kalau ikutkan daripada scale yang di bawah ini, wavelength tinggi dan wavelength rendah akan mewujudkan harmonic sound. Harmonic sound ini back to the basic, kita ada dua apa yang saya telah ajar kamu, iaitu sinusoidal, sine, dan yang kedua adalah cos. Yang ini adalah harmonic sound. And then speed of sound, C through a medium depend upon the density of the medium. For example, untuk udara ianya adalah 344. Untuk water adalah 1433 meter per second, dan untuk steel adalah 5179 meter per second. Jadinya ianya bergantung kepada berapa dekat jarak antara molekul to molekul. So untuk case steel, ianya jarak antara molekul-molekul itu terlampau dekat, jadinya tenaga ataupun energy transmission itu akan menjadi lebih cepat. Dan bila lagi cepat, transmission of energy yang berlaku akan menjadi lagi laju. Sebab tu kalau ikutkan sejarah orang dulu-dulu, di mana Red Indian dia nak mengetahui musuh dia datang daripada timur, barat, selatan ataupun utara, mereka akan menggunakan mendengar pergerakan yang berlaku dalam tanah. Sebab apa? Tanah itu menghasilkan transmission of energy yang lagi cepat as compared to water dan as compared to udara.